Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dalam episod kali ini saya nak tunjukkan kepada anda satu ciri yang biasa digunakan oleh syarikat-syarikat untuk nak maintain komputer-komputer yang banyak mereka gunakan. Jadi sebagai pengguna PC biasa kan, apabila kita nak maintain komputer kita seperti nak buat software update, nak update BIOS, nak update driver dan sebagainya, maka kita akan lakukan secara manual pada setiap komputer yang kita ada tu satu persatu. Jadi bagi kita yang ada 2, 3, 4 komputer dekat rumah ni, kira masih okey lah lagi kalau kita nak buat proses maintenance tu secara manual untuk setiap komputer tu. Tapi adakah anda tahu, orang yang terlibat dengan tugas-tugas IT dekat tempat kerja mereka tu akan mempunyai masalah yang sangat besar kalau nak maintain komputer yang banyak yang digunakan dekat organisasi tu. Cuba bayangkanlah saya bagi satu contoh. Ada 200 komputer dekat situ dan anda nak update BIOS untuk ke semua 200 komputer tu satu persatu. Jadi benda tu confirm makan masa. Maka disebabkan itulah pengguna-pengguna korporat ni mereka ada bermacam-macam aplikasi dan juga tool untuk nak maintain komputer-komputer yang digunakan di organisasi mereka. Contoh yang paling senang, mungkin anda pernah dengar tentang Microsoft Active Directory. Okey. Katakanlah anda tak tahu Active Directory itu apa ataupun yang kita panggil dia sebagai AD kan. Mari saya cerita kepada anda secara mudah lah. Saya ambil contoh tadi. Katakanlah organisasi itu ada 200 komputer yang menggunakan Microsoft Windows. Maka anda boleh gunakan Active Directory ini untuk nak buat macam-macam benda. Salah satu benda yang mudah, anda boleh set wallpaper apa yang digunakan pada kesemua komputer tersebut dan anda tak payah nak pergi set satu persatu. Tu dia. Jadi Active Directory ni memang banyak digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Dan macam saya kata tadi kan, anda boleh buat macam-macam benda. Dan insya-Allah mungkin saya akan buat satu episod untuk pengenalan kepada AD ni. Tapi, penggunaan AD tu mungkin dia lebih kepada pengurusan sistem Microsoft itu sendiri kan. Jadi bagaimana pula kalau anda nak maintain komputer tu seperti nak buat update BIOS motherboard ke, ataupun anda nak tahu kipas CPU tu rosak ke, ataupun kipas PC tu rosak ke. Jadi takkan anda nak pergi check satu persatu kalau anda 200 komputer kan, mesti teruk nak kena buat macam tu. Sebenarnya, ada bermacam-macam cara yang anda boleh lakukan untuk nak maintain dan urus komputer yang banyak ni. Tapi dalam video ni, saya nak tunjukkan kepada anda satu benda yang dihasilkan oleh pihak ASUS yang dinamakan sebagai ASUS Corporate Stable Model ataupun CSM. Jadi Corporate Stable Model ataupun CSM ni benda apa? Okey, jadi secara mudahnya, CSM ni adalah produk-produk khususnya motherboard yang dihasilkan oleh pihak ASUS yang dibuat khas untuk pengguna corporate ataupun enterprise. Jadi pihak ASUS dia mengeluarkan pelbagai model motherboard yang mempunyai keupayaan CSM. Contohnya macam ni, motherboard yang saya tengah duk pegang ni. Ini adalah satu ASUS Prime H610M ED4. Jadi dekat atas kotak ni dia ada tulis CSM. Jadi sekiranya organisasi anda membeli komputer yang menggunakan motherboard ASUS yang berkeupayaan CSM ni, maka salah satu perkara yang anda dapat lakukan adalah anda boleh maintain komputer tersebut menggunakan aplikasi IT management yang disediakan oleh pihak ASUS. Nama aplikasi itu adalah ASUS Control Center Expert ataupun juga dikenali sebagai ACCE. Dengan menggunakan aplikasi ACCE ini, anda boleh buat macam-macam benda untuk nak maintain dan urus komputer yang menggunakan motherboard ASUS yang berkeupayaan CSM ni. Dan untuk tunjukkan kepada anda contoh penggunaan aplikasi ACCE ini, pihak ASUS telah menyediakan 2 desktop PC yang menggunakan motherboard berkeupayaan CSM kepada saya. Jadi, dalam bahagian yang seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda apa yang anda boleh lakukan dengan ASUS Control Center Expert. Dalam bahagian pertama ni, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak download dan install aplikasi ASUS Corporate Stable Model ni. Jadi anda cuma kena pergi kepada website ASUS dan pergi kepada bahagian CSM. Jadi dekat sini anda boleh download 2 jenis aplikasi. Satu tu untuk motherboard dan satu lagi untuk mini PC. Jadi memandangkan saya menggunakan motherboard mereka, maka saya download aplikasi untuk motherboard tu. Jadi size file tu adalah dalam 289 MB macam tu. Jadi kalau nak ikutkan kelajuan internet saya ni, lebih kurang dalam setengah minit je tu selesailah download. Jadi download file tu dulu. Setelah selesai download, maka anda bolehlah buka file tu. Jadi memandangkan ini adalah satu zip file, maka anda kena extractkan dulu file tu. Okey, jadi anda extract seperti biasa, kemudian anda boleh dapatkan installation file tu di dalam folder dia itulah. Jadi macam ni saya tunjuk dekat anda, installation file tu, nama dia yang setup dah ni. Okey, jadi anda double klik file setup ni dan teruskan proses installation tu seperti biasa. Anda ikut sajalah arahan-arahan yang ada atas skrin lah. Macam dia suruh tekan next semua ni, anda tekan sajalah. Okey, lepas tu dalam masa yang sama juga nanti dia akan tunjukkan dekat anda bahagian ni, bahagian port settings ni.
Jadi buat masa sekarang ni anda tak payah ubah sebarang port yang ada dekat sini. Anda cuma tekan next sahaja. Sama juga untuk bahagian yang seterusnya ni, untuk semua port setting ni kita tinggalkan pada bahagian default. Okay, kemudian kalau anda nak suruh launch terus ASUS Control Center Express tu selepas installation, maka anda bolehlah check dekat atas tu. Okay, ini saya check siap-siap. Lepas tu saya tekan next untuk teruskan installation. Selesai saja proses installation, anda akan dibawa kepada page ni, ASUS Control Center Express. Jadi untuk nak login kan, dia punya default username ni adalah administrator, manakala dia punya default password adalah admin. Jadi anda boleh login lah. Jadi inilah dia interface untuk ASUS Control Center Express. Jadi dekat sini anda boleh nampak lah maklumat tentang connection, hardware center dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang ni dia belum ada apa-apa sebab kita belum tambahkan komputer untuk di manage. Dan dalam masa yang sama juga anda boleh switch view kan. Macam sekarang ni saya nampak view dalam bentuk graf. Kalau saya switch yang ni, anda boleh tunjukkan dalam bentuk floor plan. Ni saya dah masukkan floor plan contohnya rumah saya ni kan. Jadi nanti bila kita dah tambahkan komputer, kita boleh letakkan komputer-komputer tu dekat floor plan. Jadi mudahlah kalau kita nak buat management tu kan. Okay, kemudian kita ada satu benda dipanggil report generator. Jadi ada beberapa jenis report lah yang anda boleh generate kan. Tapi seperti biasa, sekarang ni saya belum ada komputer jadi tak ada report lagi lah yang untuk di-generate. Okay, jadi saya pergi belakang balik dan kemudian kita ada satu lagi bahagian dekat sini adalah management controller. Jadi dalam case ni saya tidak ada sebarang management controller. Kalau nak ikutkan kita boleh set up lah satu management controller tu kan. Jadi kalau kita scan dekat sini dia akan keluar. Tapi buat masa sekarang ni saya tak ada, jadi saya cancel je lah bahagian ni. Okay, pergi balik dekat belakang. Kemudian dekat sini pula kita ada satu bahagian untuk metadata. Jadi metadata ni dia akan keluar apabila kita dah masukkan komputer-komputer untuk di-manage. Jadi sekarang ni tak ada apa lagi, masih kosong. Okay, saya pergi belakang balik. Kemudian dekat sebelah tu pula kita ada bahagian deploy. Jadi deploy ni sebenarnya yang penting yang mana kita nak tambahkan komputer yang kita nak manage di sini. Nanti saya akan tunjuk dekat anda cara-cara untuk nak deploykan komputer selepas ni. Okay, sekarang saya pergi balik dulu kepada bahagian belakang. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian settings. Jadi di sini ada options. Jadi di bawah options ni anda boleh set berbagai-bagai benda. Contohnya SMTP settings, rule management di mana anda boleh set rule dan sebagainya. Kemudian dia ada general configuration di mana untuk aplikasi ini antaranya adalah anda boleh set username dan password untuk admin dan sebagainya. Semua anda boleh buat dekat sini. Dan antara benda yang paling penting ni adalah bahagian license. Jadi di sini saya dah tambahkan satu license untuk satu PC yang saya akan tambahkan ke dalam aplikasi ini untuk di manage. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk tambahkan license ni pada bahagian yang seterusnya. Okey, saya patah balik dulu. Okey, dan selepas tu dekat sini ada menu untuk bahasa. Jadi dekat sini saya pilih English lah dan kemudian kita ada menu untuk user. Jadi sekarang ni saya adalah admin kan. Dan kalau anda pergi pada bahagian settings ni anda bolehlah kalau nak tukar username dan password untuk admin tu. Dan satu benda yang ada dekat sini juga adalah QR code. Jadi anda boleh gunakan QR code ni pada telefon anda sekiranya anda nak akses aplikasi ni melalui web browser pada telefon anda. Dan terakhir sekali kita ada bahagian message ni kalau ada sebarang sistem message. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak tambahkan komputer yang mempunyai keupayaan CSM ke dalam aplikasi ACCE ni. Jadi kita kena pergi kepada bahagian deploy ni. Jadi bila anda klik dekat deploy ni, dia akan bawa anda kepada bahagian agent management. Jadi dia ada beberapa cara untuk nak tambahkan komputer ni. Jadi cara yang paling mudah saya nak tunjukkan dekat anda adalah melalui manual installation. Bila anda klik dekat situ, anda akan download satu file setup ni. Jadi anda download saja file setup ni. File setup ni kita akan gunakan untuk diinstall pada komputer yang kita nak manage tu nanti. Setelah selesai download, maka anda bolehlah copy file tu ke dalam satu USB drive dan sebagainya untuk dibawa kepada komputer yang anda nak manage tu. Jadi dalam contoh ni, saya dah copy file ni kepada komputer kedua yang saya ada tu. Jadi sekarang ni saya akan run setup untuk ACCE manual configuration ni. Jadi bila saya tekan next dekat sini, anda akan nampak dia akan minta dekat sini untuk masukkan server IP. Jadi server IP ni adalah IP di mana anda install aplikasi ACCE tu. Jadi IP saya adalah 172.16.0.19. Untuk server port tu saya tak tukar. Jadi saya cuma tekan next sahaja. Dan kemudian dia akan minta saya untuk nak check maklumat ni betul ataupun tidak. Jadi semua maklumat ni adalah maklumat default. Jadi saya tekan deploy untuk teruskan proses installation. Apabila selesai installation, maka anda akan nampak message remote computer successfully deployed. Jadi anda boleh tekan butang confirmation tu dan seterusnya close. Maka selesailah installation pada komputer yang anda nak manage tu. Apabila kita dah selesai install aplikasi agent pada komputer yang kita nak manage tu, bila kita buka balik aplikasi ACCE ni, bila saya tunjukkan dekat anda dashboard ni, maka anda dah nampak satu komputer ditambah ke dalam senarai komputer yang kita boleh manage. Jadi sini anda boleh nampak lah satu komputer yang online. Jadi komputer ASUS ni adalah komputer kedua yang mana saya tunjukkan dekat anda tadi, saya buat installation tu kan.
Okay, jadi kalau saya pergi balik kepada bahagian dashboard ni, anda boleh tengok dekat sini lah maklumat tentang komputer tu. Selain daripada maklumat connection, hardware, sensor, utilization dan sebagainya. Jadi sekarang ni hanya ada satu komputer sebab saya baru sahaja install satu komputer untuk di-manage. Dan anda juga boleh nampak beberapa maklumat dekat sini, contohnya IP address, user yang sedang login dekat komputer tu, BIOS version, model untuk dia punya motherboard yang digunakan dan macam-macam lagi ada dekat sini. Memandangkan kita dah ada satu komputer yang boleh di-manage, maka saya akan tukar balik view ni kepada view floor plan yang saya buat tadi tu. Kemudian saya nak tambahkan komputer tadi ke dalam floor plan ni. Jadi saya pergi kepada bahagian edit layout ni dan dia ada satu menu dekat sini. Jadi drop down menu ni dia akan tunjukkan komputer-komputer yang ada. Jadi kita ada satu saja. Jadi bila saya tekan add client tu, dia keluarlah icon dekat situ. Jadi saya boleh buat size icon tu besar lagi lah yang sesuai dengan floor plan ni kan. Jadi katakanlah saya nak letak komputer tu dalam bilik ni. Sambil-sambil tu kalau anda nampak, bila anda hoverkan mouse dekat atas icon tu, anda boleh nampak maklumat komputer tu juga. Apabila anda dah selesai edit layout ni, maka anda bolehlah save. Kemudian sekarang kita bolehlah pergi balik kepada bahagian dashboard tu. Maka anda akan nampaklah ikon komputer yang anda nak manage tadi tu kan. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan dekat anda apa yang anda boleh lakukan dengan aplikasi ACCE ni. Jadi kita double klik dekat atas ikon komputer yang kita nak manage tu dan kemudian anda akan dibawa kepada bahagian ni, iaitu device information. Jadi dekat sini dia ada banyak benda lah, ada maklumat OS, maklumat user yang tengah login, IP address dan sebagainya, semua ada dekat sini. Lepas tu kalau anda tengok dekat belah kanan tu, dia ada senarai banyak-banyak benda dekat situ, contohnya hardware sensor sampailah kepada device management. Alright, kita mulakan dulu dengan hardware sensor. Jadi di bawah hardware sensor ni anda boleh tengok beberapa maklumat tentang komputer tu, contohnya CPU punya voltage, dia punya CPU punya temperature, motherboard temperature, kelajuan kipas dan sebagainya, semua ada dekat sini. Okey, seterusnya ada utilization. Jadi di bawah utilization ni dia akan tunjukkan utilization komputer tu, contohnya CPU utilization, memory utilization, jumlah hard disk yang dipakai dan sebagainya. Lepas tu ada juga network utilization dekat sini. Jadi banyak maklumat yang ada dekat sini. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian inventory ni pula. Jadi di bahagian inventory ni biasanya maklumat-maklumat ni digunakan oleh organisasi untuk nak menyimpan maklumat inventory aset yang mereka ada, contohnya komputer dan sebagainya. Jadi maklumat ni semua ada dekat sini lah. Anda nak edit pun boleh ataupun anda boleh gunakan maklumat ni untuk update maklumat inventory anda. Okey. Seterusnya kita boleh pergi pada bahagian software. Jadi kat software ni dia akan tunjukkan, contohnya pada tab yang pertama ni, aplikasi ni dia akan tunjukkan ke semua aplikasi yang diinstall di dalam komputer tu. Lepas tu bahagian processes ni pula dia tunjukkan apa yang sedang berjalan, dan bahagian services ni pula dia tunjukkan servis yang sedang berjalan. Lepas tu environment ni dia menunjukkan environment settings untuk Windows komputer tu. Okey, seterusnya kita boleh pergi kepada bahagian control. Jadi dekat control ni anda boleh set sama ada anda buat registry editor, iaitu regedit ni kita dah enablekan benda ni. Kemudian anda juga boleh buat untuk nak access USB storage, kita juga dah enable. Anda nak reboot komputer pun boleh, anda nak power on komputer yang tengah off pun boleh, ataupun anda nak tutup komputer tu pun boleh juga. Semua boleh dikawal melalui ACCE ni. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian log. Jadi dekat sini dia akan tunjuklah sekiranya ada sebarang log daripada segi aplikasi, sistem, security dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang ni tidak ada apa-apa lagi. Okey, dan kemudian kita ada remote desktop. Jadi menggunakan aplikasi ACCE ni, anda boleh remote desktop kepada komputer-komputer yang anda nak manage tu. Lepas tu remote desktop ni pun anda boleh set lah benda-benda. Contohnya quality remote desktop tu, size remote desktop tu punya screen. Lepas tu kalau anda nak tukar button duduk kiri kanan, semua anda boleh set lah. Macam sekarang ikut belah kanan, saya letak belah atas ni, semua boleh buat. Jadi anda boleh control ke semua komputer-komputer melalui satu aplikasi ni. Senang. Okay, bila dah selesai semua, anda boleh exit daripada remote desktop ni untuk nak keluar balik kepada aplikasi ACCE tu. Bahagian seterusnya ni adalah BIOS. Jadi BIOS ni saya sangat suka sebab anda boleh gunakan bahagian ni untuk nak update BIOS motherboard bagi komputer-komputer yang anda tengah duk manage tu. Jadi kalau contohnya kat sini ada 20 komputer, anda boleh gunakan bahagian ni untuk nak update ke semua komputer tu punya BIOS. Jadi apa yang anda kena lakukan adalah anda bolehlah pergi download BIOS punya yang baru dekat website mereka. Kemudian anda boleh gunakan butang browse ni untuk nak uploadkan BIOS baru tu. Jadi anda boleh buat banyak-banyak lah dekat sini. Senang, tak payah nak pergi kat komputer tu satu persatu. Lepas tu dalam masa yang sama juga anda boleh set settings untuk BIOS tu. Tu yang sempoi tu. Senang. Jadi cuba bayangkan kalau anda ada 200 komputer kan, anda gunakan benda ni saja untuk nak control benda-benda setting BIOS dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada bahagian installer ni. Di installer ni dia tunjukkan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Asus dan sebagainya lah. Okey, mari saya pergi patah balik dekat belakang. Okey, bila dah habis bahagian installer ni, kita ada device manager. Jadi device manager ni dia akan tunjukkan maklumat komputer tu. Dia sama macam device manager Windows. Jadi dekat sini anda bolehlah tengok maklumat berkaitan dengan hardware bagi setiap komputer yang anda nak manage tu. Nak tengok apa yang dicucuk, apa benda yang diinstall, grafik card ke hard disk ke sebagainya.
semua ada dekat sini. Jadi sebab tu saya kata aplikasi ni dia sangat berguna untuk nak buat management komputer. Jadi anda tak payah berada depan komputer tu secara fizikal untuk nak managenya. Semua boleh dibuat melalui aplikasi ACCE ni. Dalam bahagian yang terakhir ni, saya akan tambahkan lagi satu komputer untuk di-manage menggunakan aplikasi ACCE ni. Jadi sebelum ni saya ada beritahu dekat anda yang apabila kita nak tambahkan komputer untuk di-manage, maka kita kena tambahkan maklumat license. Jadi sebelum ni saya dah tambahkan license tu sebelum record video tu. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan dekat anda cara saya tambahkan license ni. Jadi maklumat license ni, macam saya kata tadi, dia ada di dalam satu kad yang disertakan di dalam kotak motherboard tu. Jadi anda boleh dapatkan maklumat license key ni pada kad tu. Jadi anda kena masukkan maklumat license key ni. Alright, jadi apabila anda dah selesai menaip license key itu, maka anda bolehlah add key. Jadi kalau key itu tak ada masalah, maka anda nampak dekat sini dia tulis done. Okey, jadi sekarang ni barulah anda boleh install aplikasi untuk agent management tu pada komputer yang anda nak manage tu. Jadi sekarang saya akan install aplikasi tadi tu ke dalam komputer yang saya install ACCE ini juga. Okey, jadi saya ulangkan balik proses installation tu sama seperti mana yang saya buat pada komputer yang kedua tu kan. Jadi benda ni saya just teruskan proses tu seperti biasa. Untuk bahagian server IP ni, saya cuma masukkan IP komputer ni balik lah sebab dia juga adalah server tu sendiri. Okay, jadi sekarang ni diberitahulah maklumat dekat sini kalau saya nak tukar apa-apa, tapi semua maklumat ni masih sama. Jadi saya tekanlah deploy. Jadi sekarang ni dia akan deploy device ni masuk ke dalam aplikasi ACCE itu untuk di-manage. Apabila selesai proses installation tu, maka kita bolehlah pergi balik kepada dashboard ACCE ni. Dan kemudian anda nampaklah dekat sini dah ada dua komputer yang boleh di-manage menggunakan aplikasi ni. Kalau tadi kan saya dah tambah icon untuk komputer pertama dekat floor plan tu kan. Ni saya nak tambahkan pula icon untuk komputer yang kedua tu. Jadi dekat drop down menu ni ada satu komputer yang IP.19. Komputer yang pertama tadi tu IP dia .95. Jadi seterusnya anda cuma kena tekan butang add client ni untuk nak tambahkan icon. Jadi dah ada lah dua komputer dekat dalam floor plan ni. Jadi ini adalah cara yang mudah untuk nak manage komputer-komputer di organisasi anda. Jadi anda tahulah lokasi komputer tu bila anda nak manage dia. Jadi senang. Jadi inilah dia antara beberapa kelebihan aplikasi yang dihasilkan oleh ASUS ni. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerangan tentang corporate stable model dan juga penggunaan aplikasi ASUS Control Center Expert untuk uruskan komputer-komputer yang menggunakan motherboard ASUS berkeupayaan CSM dalam organisasi anda. Selain daripada itu, saya cerita sikit juga kepada anda. Pihak ASUS dia akan pastikan motherboard yang berkeupayaan CSM tu dia akan ada ataupun available dalam tempoh 36 bulan. Maksudnya kan, katakanlah motherboard tu rosak dan anda perlu gantikan dia, maka dalam tempoh 3 tahun tu ASUS akan pastikan anda boleh cari model motherboard yang sama tu. Selain daripada itu, pihak ASUS juga akan beritahu anda notis sekiranya produk tersebut akan EOL ataupun kita panggil dia end of life. Ataupun secara mudahnya kan akan diberhentikan sokongan dan penjualan dia tu. Dan mereka juga akan beritahu anda sebarang engineering change notice ataupun ECN lah kita panggil dia. Jadi maklumat EOL dan ECN ni biasanya berguna untuk organisasi lah. Organisasi ni selalunya dia nak tahu tentang EOL semua ni kerana mereka nak bersedia untuk nak tukar perkakasan komputer mereka tu untuk nak pastikan komputer yang digunakan tu adalah yang terkini dan sentiasa dalam keadaan baik. Jadi sebab tu kita akan nampak organisasi katakanlah macam agensi kerajaan yang akan buat tender untuk nak tukar komputer ataupun contohnya tukar perkakasan rangkaian yang mereka gunakan tu selepas 3 ke 5 tahun macam tu lah. Ini untuk nak pastikan infra mereka tu sentiasa dalam keadaan baik dan menggunakan teknologi terkini. Gitulah lebih kurang. Okey, jadi saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.